Assalamualaikum, salam sejahtera semua untuk semua anak murid cikgu hari ini. Apa khabar semua? Hari ini bersama dengan Cikgu Ju lagi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Okey, tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah mengenai Pondok Malaysia. Bagaimana ya rupa Pondok Malaysia ni? Lepas ni kita boleh lihat. Okey, baiklah. Macam yang cikgu ceritakan tadi, tajuk kita hari ini mengenai Pondok Malaysia di bawah tajuk Milik Kita. Okey, murid-murid boleh lihat pada gambar yang cikgu dah berikan dalam video ini. Inilah rupa Pondok Malaysia di mana sekumpulan murid sedang menghias sebuah pondok yang diletampalkan dengan gambar-gambar Perdana Menteri, dengan menghias bunga raya dan menggantungkan bendera. Okey, apa yang murid akan dapat hari ini tentang pembelajaran kita hari ini adalah mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Tanda baca ni ada pelbagai tanda yang perlu kita kenali apabila membaca petikan teks. Apa tanda baca? Nanti kita boleh kenali. Okey, baiklah. Apa aktiviti yang kita akan laksanakan untuk hari ini? Okey, aktiviti kita buat hari ini ada 3, iaitu yang pertama, kita akan mengenali dahulu tanda baca yang ada. Kemudian yang kedua, kita akan membaca dan memahami petikan teks. Kemudian yang ketiga, murid akan dapat mengedit tanda baca yang betul yang terdapat dalam petikan yang telah kita baca. Jadi, kita teruskan dulu dengan aktiviti pertama kita, iaitu kita akan mengenali tanda baca yang ada. Okey, sekarang kita lihat dulu apa itu tanda baca. Tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Okey, simbol atau tanda-tanda baca tu seperti mana? Okey, kita lihat lepas ini. Okey, kita lihat satu persatu tanda baca yang ada. Okey, di atas ini merupakan tanda baca apa? Dia biasanya digunakan pada pengakhiran sesuatu ayat. Jadi, namanya adalah tanda noktah ataupun lebih kamu kenali titik. Okey, kemudian yang kedua ini, hurufnya tanda baca seperti huruf waw dalam Jawi adalah merupakan tanda koma. Tanda koma ni biasanya kita gunakan untuk kita berhenti sejenak ataupun seketika. Okey, kemudian tanda baca yang ketiga, ni seperti huruf I terbalik ini adalah tanda baca tanda seru. Tanda seru ni macam kita nak biasanya digunakan dalam ayat yang mempunyai kata seru. Okey, kemudian tanda soal. Ni adalah tanda soal. Tanda soal ni kita gunakan untuk menyoal seseorang ataupun kita gunakan dalam ayat yang mempunyai kata tanya seperti siapa, mengapa, di mana, bila. Okey, kemudian yang kelima, ini adalah penggunaan huruf besar. Okey, bermakna setiap permulaan ayat ataupun kata nama khas kita perlukan menggunakan huruf besar. Okey, kemudian tanda baca yang akhir sekali adalah tanda seperti tolak ni kita kenali sebagai tanda sempang. Biasanya kita guna tanda sempang ini untuk gandaan perkataan. Okey, baiklah. Sekarang kita teruskan aktiviti kedua kita, iaitu membaca dan memahami petikan teks. Okey, kita baca bersama-sama dulu ya petikan teks ini. Kamu boleh rujuk dalam muka surat 85 dalam buku teks Bahasa Melayu. Okey, kita baca sama-sama ya. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari kebangsaan hampir tiba.
Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Okey, kita lihat satu persatu. Dia menceritakan tentang sekumpulan rakan-rakan ataupun kawan ni dia nak membina pondok Malaysia. Dia nak menghias pondok tersebut sebab hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan hampir tiba. Jadi mereka nak menampal gambar pemimpin negara. Pemimpin negara ni adalah gambar Perdana Menteri di Malaysia. Pondok yang bernama Pondok Malaysia itu adalah kepunyaan Rumah Jagu. Okey, kita sambung lagi. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Okey, jadi Ganesh ni salah seorang daripada mereka. Dia mewarnai gambar bunga raya. Murid-murid kenal kan gambar bunga raya macam mana rupa dia kan? Kalau tak tahu, boleh tengok dekat tudung cikgu ni ada gambar bunga raya. Dia berwarna merah ataupun ada satu lagi berwarna peach. Okey, kemudian dia menggunakan warna apa? Merah, kuning dan hijau. Manakala Nizam pula memasang bendera. Sekarang pondok tu pun dah cantik. Jadi, apa cita-cita mereka ni? Okey, mereka ni bercita-cita hendak membina sebuah bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Hebat kan cita-cita mereka? Okey murid-murid, kita dah habis aktiviti pertama dan aktiviti kedua. Sekarang kita teruskan kepada aktiviti ketiga kita, iaitu kita akan mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Dalam petikan teks yang kamu baca tadi, terdapat tanda baca yang tidak betul ataupun berlaku kesalahan tanda baca. Jadi kita boleh semak bersama-sama di mana kesalahan tanda baca itu ada. Okey, baiklah. Jadi, petikan yang kita dah baca tadi, terdapat kesalahan tanda baca. Jadi, selepas ini cikgu akan terjemahkan dalam bentuk yang lagi mudah untuk kita mengedit tanda baca ini. Nanti kita lihat sama-sama. Okey, baiklah. Cikgu dah sediakan teks yang tadi dalam bentuk yang lebih mudah untuk kita edit kesalahan tanda baca. Okey, kita lihat satu persatu di mana ayat yang mempunyai kesalahan tanda baca. Okey, dalam buku teks murid itu kita akan mulakan daripada tulisan yang berwarna biru. Jadi, tengok ayat yang pertama. Hari kebangsaan hampir tiba. Jadi, pada ayat pertama tiada kesalahan tanda baca. Okey, mereka menghias pondok itu. Nampak tak cikgu dah tinggalkan satu kotak dekat sini. Di sinilah kita akan letakkan kesalahan tanda baca apa yang tertinggal di sini. Agak-agak murid, apa tanda baca yang sesuai kita nak letak dekat sini. Sebab kalau ikutkan, mereka menghias pondok itu. Selepas itu adalah tanda berhenti. Jadi, tanda baca apa yang sesuai untuk kita letak di sini? Tanda baca nokta, ya. Betul, jadi kita letakkan tanda nokta di sini. Cikgu besarkan sikit untuk kamu nampak dengan jelas. Okey. Itu adalah tanda nokta ataupun tanda titik. Kemudian, kita teruskan lagi. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Okey, di sini tiada kesalahan tanda baca. Okey, kita teruskan kepada perenggan yang kedua. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Okey, di sini cikgu kosongkan kotak bunga dengan raya. Kenapa terdapat kesalahan tanda baca? Apa yang
pada perkataan tersebut. Bunga raya, apa yang salah di situ? Bunga raya ini adalah kata nama khas. Kata nama khas hendaklah kita eja dengan huruf besar. Kita tak boleh eja dengan huruf kecil sebab bunga raya ni adalah kata nama khas. Ia adalah nama khusus untuk sekuntum bunga. Jadi di sini kita perlukan tulis huruf besar. Cikgu besarkan sedikit. Supaya jelas kamu untuk lihat. Okey. Di sini pun sama juga. Huruf besar. Okey. Jadi setiap kata nama khas yang ataupun kata nama khusus untuk sesuatu benda, tempat ataupun makanan, kita perlu tuliskan dengan huruf besar. Sama juga seperti nama manusia. Kamu tulis nama kamu dengan menggunakan huruf besar kan? Macam itulah cara kita nak tulis perkataan yang dikhususkan kata nama khas. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Okey, di sini ada satu kesalahan tanda baca. Tanda baca apa yang di sini tertinggal? Di sini kalau kita tengok cara pembacaannya, dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Selepas merah ni, cara kita baca kita akan berhenti sejenak kan ataupun berhenti seketika. Jadi kalau tanda baca untuk berhenti seketika yang sesuai adalah tanda koma. Jadi kita tulis di sini tanda koma. Tanda koma yang seperti huruf waw terbalik, huruf waw dalam jawi itu. Kita besarkan sikit. Okey, itu adalah tanda koma. Okey, baik. Kemudian kuning dan hijau, nokta. Okey. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Okey, di sini tiada kesalahan tanda baca. Okey, teruskan pada di bawah perenggan ketiga. Pondok itu cantik sekarang. Dekat selepas sekarang tu kita berhenti kan? Kalau berhenti pada hujung ayat kita letak tanda nokta. Ya, pandai murid-murid. Okey. Besarkan sedikit. Okey, baiklah. Jadi, selepas tanda nokta, kita kena buat apa untuk permulaan ayat? Kita kena tulis huruf besar. Ya, jadi huruf M dalam mereka ini kita kena tulis dengan huruf besar. Kita tak boleh tulis huruf kecil sebab dia adalah permulaan ayat. Mana-mana permulaan ayat mesti ditulis dengan huruf besar. Itu adalah cara untuk menulis dalam sesuatu ayat. Kalau tak, ia akan menjadi kesalahan tanda baca. Jadi kalau dalam peperiksaan, markah boleh dipotong kalau berlaku kesalahan tanda baca. Jadi murid-murid kena berhati-hati. Okey, jadi mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Okey, pada hujung ayat ni dah ada nokta. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kesalahan tanda baca yang ada dalam petikan itu. Jadi kita dah betulkan, kita dah edit semula. Jadi murid-murid tinggal apa? Sekejap lagi cikgu ceritakan. Okey, kita dah siap. Kita dah selesai melaksanakan 3 aktiviti hari ini iaitu mengenali tanda baca, membaca dan memahami petikan teks dan kita dah edit kesalahan tanda baca yang ada dalam petikan teks tadi. Okey, sekarang tugasan murid hanyalah murid perlu salin semula petikan teks tadi dalam buku tulis bahasa Melayu. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid sentiasa sihat, jaga diri, jaga kesihatan.
ketika berada di rumah. Jangan stres bila berada di rumah. Cikgu harap kita boleh jumpa lagi untuk lain waktu, lain hari yang cikgu akan maklumkan kemudian. Bye. Assalamualaikum.